Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jadi hari ini kita akan sambung dengan topik 4.2 iaitu hukum cert. Okey, hari tu kita tak habis lagi kan hukum cert. Kita buat hari tu sampai muka surat 6 je. So hari ni kita sambung muka surat 7 dan muka surat 8. Nanti next class baru kita masuk 4.3 hukum logaritma. Okey. Kita habiskan dulu 4.2. Okey, jadi hari ni kita akan masuk, saya akan ajar untuk subtopik ini, menisbahkan penyebut bagi ungkapan yang melibatkan cert. Okey. Contoh 14. Nisbahkan penyebut dan permudahkan setiap yang berikut. Okey, bila dia kata nisbahkan penyebut. Okey, penyebut tu yang mana? Okey, penyebut ni yang bawah. Okey, penyebut yang bawah. Kalau yang atas ni kita panggil pengangka. Okey, dia kata nisbahkan penyebut. Apa maksud nisbahkan penyebut? Okey. Bila soalan kata nisbahkan penyebut dan permudahkan, maksudnya fokus sahaja pada penyebut. Okey, penyebut kita ialah 5 cert 3. Okey. Untuk nisbahkan penyebut, kamu kena buat langkah yang pertama ialah kamu kena darab dengan okey, tengok nisbah dia penyebut dia kat bawah ialah 5 cert 3. Okey. Jadi, kamu kena darab dengan cert conjugate ataupun cert conjugat. Okey, cert conjugat tu apa? Okey, katalah penyebut dia 5 cert 3. Maksudnya satu sahaja nilai ataupun angka kat sini. Jadi, untuk darab dengan cert conjugat, kamu kena darab, cuba tengok dekat poket matematik ni. Okey, cert conjugat tu apa? Kalau cert dia ialah satu sahaja angka, satu sahaja nombor, cert conjugat dia nombor yang sama, angka yang sama. Okey, samalah dekat sini, satu sahaja nilai, 5 cert 3. Jadi, kamu kena darab dengan cert conjugat. Maksudnya dekat sini, 5 cert 3 per 5 cert 3. Itu langkah yang pertama. Itu untuk soalan yang bentuk dia ialah penyebut dia hanya ada satu nilai. Satu angka sahaja, satu nilai. Okey. Macam mana dengan penyebut yang mempunyai tambah dan tolak? Okey. Untuk tambah, cert conjugat dia ialah nombor yang sama, cuma yang berbeza ialah operasi. Kalau cert dia tambah, cert conjugat tu tolak. Kalau cert tolak, cert conjugat dia tambah. Okey, itu syarat untuk nisbahkan penyebut. Kena darab dengan cert conjugat. Kenapa? Okey, sebab kita kena darab dengan cert conjugat kerana kita nak hilangkan dekat bawah tu cert. Okey, kita tak mahu ada cert ni. Kita nak ada nombor bulat sahaja. Okey. Cert ni dengan cert conjugat, maksudnya cert conjugat ni ialah pasangan cert. Okey. Kalau cert positif, cert conjugat negatif. Dia pasangan dia lah, positif dengan negatif. Untuk nombor yang sama, yang tak ada operasi tambah tolak, kekalkan sahaja cert conjugat dia. Okey. Cikgu harap kamu boleh faham. Okey. Jadi, tengok balik contoh. Okey. Tadi cikgu dah buat dah. Okey, yang ni kamu tengok contoh yang ni. Okey, yang ni satu sahaja nilai. Jadi, kamu kena darab dengan apa? Kalau satu nilai je, darab dengan benda yang sama sahaja. Nilai yang sama sahaja. So, darab 5 cert 3 per 5 cert 3. Okey. Darabkan dengan cert conjugat. Dia dah bagi tahu dah dekat sini. Okey, kemudian macam mana nak buat? Okey. Kemudian, okey, 1 darab 5 cert 3 dapat balik 5 cert 3. Okey, yang ini dia dah bagi cara, dia dah pemudahkan dekat awak. Okey, so
Yang ni sebenarnya 5/3 darab 5/3. Okey, cikgu tulis kat sini lah. 5/3 darab 5/3. Okey. 5, nak senang buat macam ni. 5 dengan 5. 5 darab 5, 25. Lepas tu, 1/3 darab 1/3. Okey. 25. Okey, 1/3 darab 1/3. Benda yang sama kan? 1/3 darab 1/3. Tengok dekat tips pintar. Set A darab set A. Dapat apa jawapan dia? Dapat hilang set tu hilang. Tinggal dalam tu sahaja. Tinggal nombor sahaja. Jadi set 3 darab set 3. 3. 25 darab 3. 75. Jadi dah dekat sini 75. Okey. Macam mana dapat jawapan macam ni? Okey. 75 dengan 5. Tengok 75 dengan 5. Kita boleh permudahkan dengan sifir 5. 5 bahagi 5, 1. Hilanglah, tinggal set 3 je. 75 bahagi 5, 15. So, inilah jawapan akhir dia. Dah hilang dah. Tak ada dah perkataan urut set kat bawah tu. Tak ada dah. Okey, so tinggallah nombor bulat sahaja. Itu maksud dia nisbahkan penyebut dan permudahkan ungkapan. Permudahkan setiap yang berikut. Okey. Okey, latih diri 4.7. Termasuk kepada latih diri 4.7. Nisbahkan penyebut dan permudahkan setiap yang berikut. Okey, cikgu tunjuk. Tak apa, cikgu try buat dulu. Nombor 1, C. Okey. Nisbahkan penyebut. Penyebut yang mana? Penyebut yang bahagian bawah. Okey, so setiap soalan tu kamu bulatkan siap-siap. Ni penyebut. Untuk E yang ni penyebut dia. Ni pun yang ni penyebut dia. Yang ni yang mana penyebut dia? Yang bahagian bawah. Tak kisahlah ada tolak ke tambah kat sini. Yang bawah ni semua penyebut dia. Okey. Okey. Untuk I ni kena hati-hati. Yang penyebut ni ada 2 tau. 1, 5 tambah set 5 untuk pengangka yang ni. 6 tolak set 3 untuk pengangka yang ni. Untuk soalan I ni, cikgu akan tunjuk sekejap lagi macam mana. Okey. Soalan C. Okey, dah bulatkan penyebut. Langkah seterusnya. Cari set konjugat. Okey, tulislah dekat atas ni Set konjugat untuk soalan C. Dia ada satu sahaja nombor. So, set konjugat dia pun samalah. Set 15. Bukan set 15. Set 5. Okey. Set 5. Kalau untuk soalan E pun satu sahaja nilai. So, set konjugat dia pun 12. Set 12. Okey, untuk soalan G. Okey, kita ada tolak dekat sini. Ada 2 nilai, 2 nombor kat sini. Jadi kat sini ada operasi tolak. So, kalau set konjugat dia berapa? Kena tukar operasi. Kalau tolak jadi tambah 9 tambah set 12. Okey. Yang I ni sekejap lagi cikgu tunjuk dia lain sikit. Okey. Jadi, untuk soalan C. Jadi macam mana nak buat dia? Kena darab dengan set konjugat. Okey, set konjugat tu dia mesti bentuk pecahan. Jadi kat sini set 5, sini pun set 5. Jadi apa? Set 2 darab set 5. Okey, bila dua-dua ada set, dia akan jadi combine saja set 2 darab 5 bahagi set 5 darab 5. Okey. Kemudian set darab kat dalam. 2 darab 5 10. Set kekalkan 5 darab 5 25. Okey. Ataupun kalau nak senang kat bawah ni dapat terus jawapan ni. Set 5 darab set 5. Dua-dua nombor yang sama. Macam tadi set A darab set A akan dapat A sahaja. Sama lah dengan ni. Set 5 darab set 5 dapat 5. Okey.
Sek 2 darab 5. Okey, so jadilah sini sek 10 per 5. So inilah jawapan dia. Hilangkan sek kat bawah tu. Okey. Kemudian untuk soalan E pun sama juga. Kena darab dengan sek 12 darab sek 12. Kemudian kamu kena buat sek 12 darab 1 tambah sek 3. Yang ni cikgu buat macam tadi. Sek 12 darab sek 12. Sek tu akan hilang sebab nombor yang sama. So tinggal sahaja 12 kat sini. Kalau nombor yang sama, hilang sek tu akan hilang. So tinggal nombor saja kat dalam. Jadi dekat sini sek 12. Yang ni macam mana? Kat dalam kurungan tu ada 2 nombor. So kena darab satu-satu. Sek 12 darab 1. Sek 12 darab sek 3. Jadi jawapan dia apa? Buatlah satu-satu kalau rasa susah. Sek 12 darab 1 tambah sek 12 darab sek 3 per 12. Kemudian yang ni dapat jawapan sek 12 darab 1, sek 12 tambah sek 12 darab sek 3. Yang ni kita boleh combine. 12 darab 3 per 12. Dapatlah sek 12 tambah 12 darab 3, sek 36 per 12. Jadi jawapan dia ialah sek 12 tambah sek 36 ialah 6. Guna kalkulator tu. So per 12. Kemudian yang mana kita boleh rasa-rasa boleh permudahkan atau tidak. Saya turun kat bawah sikit. Pecahkan 12 per 12 tambah 6 per 12. Kemudian ni kita boleh permudahkan 6 dengan 12. Yang ni pun sebenarnya kita boleh permudahkan, iaitu yang ni ialah 4 darab 3 per 12 tambah 6 per 12 dapat berapa? Dapat 1 per 2. Kemudian sek 4 2 darab sek 3 tambah 1 per 2. Yang ni per 12. Yang ni bukan per 12. Yang ni dah 1 per 2. Kita dah kecilkan tadi. 1 per 2. So 2 boleh potong jadi 1. Yang ni jadi 6. Jadi jawapan dia ialah sek 3 per 6 tambah 1 per 2. Selesai. Selesai untuk soalan E. Untuk soalan G, kaedah dia sama dengan soalan tak ada. Tak apa, cikgu tunjuklah contoh soalan G ni pun cikgu akan tunjuk. Soalan G. Soalan G, sek konjugat dia ialah 9 tambah 12. Iaitu songsang lah daripada yang ni. Jadi kaedah yang pertama apa? Kalau kamu tak nak tulis darab kat sini, kamu buatlah kurungan siap-siap. Darab apa? Darab sek konjugat. 9 tambah sek 12. 9 tambah sek 12. Kemudian kena darab. Darab satu-satu. 6 darab 9. Lepas tu 6 darab sek 12. Lepas tu negatif 3 darab 9. Negatif 3 darab sek 12. Sama juga dengan yang bawah. 9 darab 9. 9 darab sek 12.
Negatif 12 darab 9. Negatif 12 darab set 12. Negatif set 12 darab set 12. Okey, buat anak panah tu. Okey, jangan malas tolong buat anak panah tu. Okey, kemudian barulah awak boleh selesaikan soalan ini. Okey, soalan ni dia panjang sikit yang kerja dia. Okey, jadi sama dengan 6 darab 9. Okey, buatlah dekat sini. Kalau confuse buat sini. 6 darab 9. Okey, lepas tu 6 tambah. Kenapa tambah sini? Tambah 6. 6 darab set 12. Okey, ini baru selesai yang untuk 6. Kemudian negatif 3 pula. Okey, negatif set 3 darab 9. Okey, ni negatif, ini positif. Negatif darab positif. Jadi, negatif. Set 3 darab set 12 bahagi. Okey, 9 darab 9 tambah 9 darab set 12 tolak set 12 darab 9 tolak set 12 darab set 12. Okey. Kemudian, okey. Yang mana kita boleh selesaikan dahulu. Okey. Buatlah ni sebab ada dua pecahan kan. Okey, buatlah dulu garis dia ni. Okey, 6 darab 9 dapat 54. Okey, 6 darab set 12 kekalkan. Kita buat apa? Kita buat nombor yang kita boleh selesaikan dulu. Tolak 3. Tolak set 3. Tolak. Okey. Tolak. Okey. Kalau set 3 dengan 9, tulis nombor dulu kat depan. 9. Set tu duduk di belakang. Okey. Tolak. Set 3 darab 12. Set 12. Ni kita boleh set 3 darab 12. Combine sahaja set. 9 darab 9, 81. Tambah 9 set 12. Tolak 9. Ni 12. Set 12. Tolak. Set 12 dengan set 12. Semua ni nombor yang sama. So tinggal apa? Tinggal nombor sahaja. Okey. Kemudian, okey, ada satu yang kita boleh hapuskan. Okey. Tengok kat sini. Okey. Tambah 9 set 12 tolak 9 set 12. Nombor yang sama. Dan tambah dengan tolak. 9 set 12 tolak 9 set 12. Dapat berapa? Kosong lah kan. So, hapuskan dia. Okey. Boleh potong dia. Tinggallah dekat bawah tu 81 tolak 12. Okey. Jadi, buat kat sini. Tengok yang mana senang dulu. 81 tolak 12. Dapat jawapan dia ialah 69. Okey. Kemudian. Okey. 54. Okey. 3 darab 12 ni berapa? Okey, 54 tambah 6 set 12 tolak 9 set 3. Okey, tolak. 3 darab 12 ialah 36. Set 36 ni berapa? Guna kalkulator awak akan dapat 6. Okey, saya pergi sini. Dapatlah 54 tambah 6 set 12 tolak 9 set 3 tolak 6. 69. Okey, 54 tolak 6. 54 tolak 6, jawapan dia ialah 48. Okey, 48. Ini dah selesai. Okey, kemudian tambah. Okey, tambah apa? Okey, tambah 6
Dalam ni jadi apa? 12. 4 darab 3 tolak 9 set 3 tolak 6 per 69. Okey, 4 darab 3 maksudnya set 4 darab set 3. Set 4 berapa? 2. Okey, pergi sini. Okey, 48 tolak 6. Ni mana ada dah 48 tolak 6 ni. Ni tak ada dah 6 ni sebab kita dah buat tadi. 54 tolak 6 tu. Okey, jadi sama dengan 48 tambah 6 darab 2. Kenapa 2? Set 4 berapa? 2. 12. Set 3 tolak 9 set 3. Okey, per 69. 48. Okey, ni 2 set 3. Jadi, kekalkan. Tambah set 3. 12 tolak 9. Berapa? 12 tolak 9. 3. Per 69. Kemudian, macam mana? Okey, kemudian. Boleh pemudahkan lagi tak? Okey, yang ni semua kita boleh pemudahkan. Set ni awak kekalkan saja. Semua ni kita boleh pemudahkan. Yang ni boleh, ni boleh, ini boleh. Kita bahagi semua dengan 3. Dapatlah 16 tambah set 3 per 23. Inilah jawapan akhir dia. Okey, untuk soalan I. Okey, soalan I, cikgu tunjuk sekerat je tau. Ni jalan kerja dia sebab tak muat ruang. Nanti jawapan dia kamu boleh rujuk di muka surat. Ada jawapan dia dekat muka surat akhir sekali dalam modul awak ni. Okey? Okey, jadi untuk soalan I, cari set konjugat untuk setiap pecahan ni. Maksudnya kita ada 2 taruh kat sini. Okey, kalau kamu tengok, kita ada 2. Kita ada 7 set 5 per 5 tambah set 5 tolak. Kita ada 1 lagi ni persamaan ni. Jadi kamu kena buat kat sini. Ni jalan kerja dia panjang. Jadi kamu kena buat 7 set 5 per 5 tambah set 5. Okey. Kena buat yang ini dahulu, darab dengan set konjugat. Lepas tu kena tolak dengan pecahan ini, darab dengan set konjugat dia. Okey, tengok persamaan. Maksudnya ada 2 lah dekat sini. Jadi yang ni ada 1. Ni 1. Yang ni 1 lagi. Ni yang kedua. Okey. Ada 2 benda dekat situ. Okey, jadi yang persamaan 1 ni darab dulu dengan set konjugat dah. 5 tolak set 5. 5 tolak set 5. Ini 1. Okey. Tolak. Tolak. Salin balik yang ni. 6 tambah set 3 per 6 tolak set 3. Darab dengan set konjugat dia apa? Kalau sini tolak, sini tambah. 3, 6 tambah set 3. Okey, kemudian awak kena selesaikan satu-satu. Selesaikan dulu yang ni. Tolak, selesai yang ni. Okey, nak selesai macam mana? Selesai tu cara nak selesai dia sama dengan kaedah ini. Okey, sama dengan soalan G ni. Jadi kerja dia panjang lah sebab double daripada yang ni ada 1 je. Okey, yang ni ada 1 je. Yang ni ada 2 kan. Jadi jalan kerja dia kena double lah. Double daripada yang ni. Okey. Maksud jalan kerja dia lagi panjang. Okey, kamu cuba buat sampailah dapat jawapan akhir dia ialah 45 tolak 33 set 5 tolak 20 set 3 per 55. Ini jawapan akhir dia. Okey, kamu kena try buat dulu. Kalau tak faham, boleh je PM cikgu kat Telegram. Okey, seterusnya, contoh 18 ni cikgu skip dulu. Kita terus kepada latih diri 4.8. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan set. Okey.
Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC. Cari luas segitiga ABC. Okey, soalan nombor 2. Okey, yang ni cikgu tunjuk jalan kerja je. Okey, soalan A. Luas segitiga ABC macam mana? Luas segitiga, luas sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Itu luas segitiga bersudut tegak. Okey, 1/2. Tapak dia mana? Di C. Okey, darab 5 tambah 2 set 2. Darab tinggi. Ni tinggi AB. 5 tolak 2 set 2. Okey. 1/2. 1/2 darab. Okey. 5. Ini kan satu lah. 5 darab 5. Okey. 5 darab 5. 25. Tambah 5 darab 2 set 2. Okey. 5 darab 2, 10 set 2. Okey. Kemudian tambah 2 set 2 darab 5 pun sama. 2 darab 5, 10 set 2. Okey. 2 set 2 tambah 2 set 2 tolak 2 set 2. Dapat berapa? 2 set 2. 2 darab 2. Tambah dengan tolak, ditolak. Okey, 2 darab 2, 4. Set 2 darab set 2. Set 2 dengan set 2, benda yang sama. So, bila kita darab, dia akan jadi 2 sahaja. Okey. Selesaikan yang ni, awak akan dapat 1/2 darab 25 tolak 8. Okey, dapatlah dekat sini 1/2 darab 17. So, jawapan dia ialah 17/2. Okey, selesaikan. Dia macam biasa je. Cara kerja dia, cuma dia ada huruf set je. Dia ada nombor-nombor set tu. Okey, kemudian cari panjang AC. Okey, soalan B. Cari panjang AC. Macam mana nak cari panjang AC? Okey, kita guna apa nak cari ni? Hypotenuse ni. Guna teorem Pythagoras. Okey, maksudnya dekat sini AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Okey. Kemudian AC kuasa 2, AB kuasa 2. 5 tolak 2 set 2 kuasa 2 tambah BC kuasa 2. 5 tambah 2 set 2 kuasa 2. Okey. Bila kuasa 2, okey, kembangkanlah dulu. 5 tolak 2. Kuasa 2 tu apa? 2 kali kan? Okey, 2 tambah 5 tambah 2 set 2. 5 tambah 2 set 2. Okey. Kemudian awak kena selesaikan yang ni darab satu-satu cikgu sebut tadi. Okey, darab apa? Okey, 5 darab 5. 5 darab ni. 2 darab 5. 2 darab ni. Okey, kena buat satu-satu lah. Ni, yang ni darab ni. Yang ni darab ni. Okey, bila awak darab. Okey, nanti awak dapat jawapan dia. Last kali dekat sini awak akan dapat 66 tolak 0. So, jawapan dia last kali awak akan dapat. Okey, kat sini ialah set 66. Okey, so kat sini awak akan dapat jawapan last dia ialah set 66. Oh, sorry, silap. Okey, kat sini awak akan dapat jawapan dia 66 tolak 0. Okey, ini untuk AC kuasa 2. So, untuk cari AC, awak akan dapat set 66 cm.
Okey, sebab ni kuasa 2, so kita pergi belah sana jadi punca kuasa ataupun set. Okey, so selesailah untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 3, selesaikan persamaan. Ini tulis jawapan. Okey. Yang ni macam mana? Okey, 2 tambah 3 set Y sama dengan 6 set 3 tambah 5. Okey, soalan ni dia nak suruh awak cari, dia kata selesaikan persamaan, kita nak cari nilai Y ni. Okey, kita nak cari Y tu berapa. So, tinggalkan dekat sini. 3 set Y sama dengan 6 set 3 tambah 5. 2 ni bawa pergi belah sana, jadi tolak 2. Dapatlah 6 set 3 tambah 5 tolak 2, 3. Yang ni 3 set Y. Okey, kemudian kat sini ada set Y sahaja. Hilangkan 3 macam mana? 3 bawa pergi belah sini jadi bahagi. Kenapa bahagi? Sebab 3 darab dengan set Y. So, bila pergi sebelah tu lagi, dia akan jadi bahagi. 6 set 3 per 3 tambah 3 bahagi 3. Dapatlah 6 bahagi 3, 2 set 3, 3 bahagi 3, 1. Okey, kat sini masih lagi set Y. Okey, kemudian di belah sana kita nak cari Y sahaja. Y sama dengan, ini ialah set. Bila pergi sebelah kanan, dia akan jadi kuasa 2. Jadi 2 set 3 tambah 1 kuasa 2. Okey. Selesaikan yang ini. 2 set 3 tambah 1. 2 set 3 tambah 1. Selesaikan yang ini. Awak akan dapat jawapan last dia. Last kali awak akan dapat 13 tambah 4 set 3. Okey, yang ni kena darab satu-satu macam cikgu cakap tadi. Okey, so itulah jawapan last dia. 13 tambah 4 set 3. Okey, jadi selesailah kita untuk 4.2. Hukum set. Okey, hukum set lah yang dia bukan susah, cuma dia kena darab-darab. Dia kena teliti, mata tu betul-betul kena tengok. Ungkapan dia tu kena darab satu-satu. Okey, kalau darab semua, bukannya darab dengan satu nombor je. So, kena buat anak panah. Okey, macam soalan nombor 3 ni lah. Kena buat anak panah. Jangan malas ya anak-anak. Okay, anak panah tu 2 darab ni, 2 darab ini. 1 darab ni, 1 darab ni. Buat anak panah. Okey. Barulah awak boleh dapat kat sini. Barulah tak salah, tidak careless. Okey. So, siapkan yang ini. Nanti submit latihan awak di Google Form. Latihan 4.2 part B. Okey, hari tu dah part A. So, sekarang ialah part B. Okey, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.